Okay, memulakan perniagaan dengan membawa masuk modal, iaitu modal sendiri punya kan. Okay, dengan pecahan berikut, okay, tunai di bank, tunai di tangan, peti sejuk beku. Okay, semua dah letakkan amal masing-masing. Jadi itu adalah catatan pembukaan. So, kalau catatan pembukaan, awak catat dekat mana? Dekat Journal Am. Okay, semua pergi dekat Journal Am. Jadi awak tuliskan berapa awak punya amount masing-masing lah, berdasarkan kepada lampiran B yang dah siap tu. Cik tak tanyalah siapa yang dah siap, siapa yang belum. Kita tanggungjawab masing-masing ni untuk siapkan kamu punya kerja khusus ni. So awak tulis, sekarang saya tunai di tangan. Kalau saya cikgu tunai di tangan, saya ada okay, 7280. So okay, debit lah. Okay, tunai di bank. Okay, peti sejuk buku. 1,800. Okay, so modal berapa? Tuliskan. Okay, modal cikgu punya 20,000. So awak lah. So jumlah. Okay. Journal Am kena ada keterangan. Saya tu dah tuliskan dalam template tu, memulakan perniagaan dengan aset dan modal pada tarikh ini. Okay, dah selesai. Okay, seterusnya yang kedua, invoice. Membeli peralatan kedai. So invoice ni maksudnya kita beli secara kredit. So kalau beli secara kredit maksudnya masuk dalam journal belian lah. Ini beli, bukan. Ini bukan beli barang niaga. Okay, ini maksudnya beli lengkapan kan. So, kalau beli lengkapan maksudnya aset bukan semasa. Okay, masih lagi dalam journal Am. So debit, sinilah nombor 2 ni. Debit lengkapan. Dituliskan berapa jumlah. Saya punya lah. So kredit, apa nama perniagaan yang kita beli tu? Kita beli dengan siapa? ABB tu kan? So awak tulis lah. Siapa nama ABB tu? Kalau cikgu, Pusat Perabot Bahagia. So awak tulis nama dia. Tengok lampiran B masing-masing. Okay, saya punya 1,950. So jumlah. Ni amount cikgu kamu jangan tiru. Tengok amount masing-masing dalam lampiran B tu. Sebab tu cikgu suruh siapkan. Okey, seterusnya kalau cepat sangat bagi tahu Okey, membayar deposit sewa kios 1,000 dan sewa kios bagi bulan Mac 800 secara tunai. So kalau tunai maksudnya kena masuk buku tunai. Okey, so kita pergi buku tunai, tapi sebelum tu kita sini ada tunai di tangan dengan tunai di bank. So sini adalah baki awal kan. Baki awal maksudnya baki BB lah. So sini kena masuk buku tunai sebagai baki awal dia. So pergi buku tunai. Okay, pergi buku tunai page yang pertama. Okay. Bukan baki BB sebab kita memulakan dengan modal kan. So sini modal. Silap. Modal kan ini. So, pergi dekat buku tunai, awak akan tulis modal. Okay, masukkan Mac 1 modal. Okay, berapa awak punya baki tunai tadi? Tunai di tangan. Yang daripada Journal Am tu. Kalau cikgu 7280. Tunai di bank 10920. Okay, tengok dekat Journal Am yang tadi tu. Yang ini. 1 dengan 2. Okay, 7280 tunai di tangan. 10920
tunai di bank, okey, bawa masuk ke buku tunai sebagai modal. Sebab dia kata memulakan perniagaan dengan membawa masuk modal. Kalau dia kata memulakan perniagaan dengan baki-baki berikut, baru kita akan tulis baki BB. Sebab tu butiran kita tulis modal. Okay, so jangan lupa masukkan baki dia. Okay, seterusnya yang tadi tu sambung yang tadi. Membayar deposit sewa kios 1,000 dan sewa kios bagi bulan Mac 800 secara tunai. Itu saya punya amount ya, 1,000 dengan 800. So awak punya amount sendirilah. Tengok urus niaga masing-masing. Okay. Membayar. Okay, kalau semua tahu kan, buku tunai ni dia ada 2 kolom. Sebelah sini debit, maksudnya terima duit. Tak perlu ajar lah benda ni, kamu dah tahu dah. Sebelah sini kredit, keluar duit. Duit tu dalam bentuk apa? Tunai dan bank. Okay, tunai dan bank. Okay, so sebelah kredit lah keluar kan. Deposit sewa kios secara tunai. Okay, so tunai pergi kat kolom tunai. Cikgu tulis amount 1,000. Awak tulis amount sendiri Yang sewa kios saya punya 800. Pun sama, tunai juga. Okay, masing-masing buat amount masing-masing. Buat sekarang sama-sama. Nanti awak tak dapat, nanti nak cari. Kamu dah tanya kan? Okay, seterusnya. Terus niaga Januari Mac 1 lagi. Membeli barang niaga. Okey, ini baru beli barang niaga. Invoice, maksudnya secara kredit. So, kalau beli atau jual barang niaga secara kredit, masuk dalam jurnal belian atau jurnal jualan. So, pergi kat jurnal belian. Jurnal belian dah siap tulis tarikh tu, so masukkan je. Okey, Mac 1, okey. Untuk jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan, semua kita akan tulis nama. Sebab orang tu berhutang dengan kita ataupun kita berhutang dengan dia, kita tulis nama dia So kita sekarang beli dengan siapa? Dengan ABB yang pertama lah. ABB yang pertama kan. So saya punya ABB yang pertama TF. Tengok dekat invoice kamu tu. Siapa nama dia? Yang kamu dah tulis dekat atas tu. So cikgu punya TF. So awak pun tulis awak punya. Apa benda nama? Saya punya TF Maju Holding. Okay. So folio tak ada. Folio tak diwajibkan untuk tahun ni. Kalau biasanya dia wajibkan. Kita ni tak ada, so tak payahlah. So nombor dokumen, okey, tulis nombor invoice awak tu nombor apa yang awak dah tracker tu. Okay, saya punya 3101. Okey, jumlah saya punya 1182.50. Ini jumlah cikgu lah. Tengok kat jumlah Okay, seterusnya membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan sebanyak 240. So kita bayar, dia tak bagi tahu secara apa kan. Okay, kita andaikan mungkin secara tunai lah. Dia tak bagi tahu secara kredit, maksudnya secara tunai. So kalau tunai pergi buku tunai. So bayar maksudnya sinilah lesen perniagaan. So cikgu buat secara tunai lah. 240. So tuliskan. Okey, seterusnya membeli barang niaga. Okey, membeli barang niaga, tertimanya invoice. So jurnal belian. Okey, pergi 2 hari bulan jurnal belian. Okey, siapa nama orang tu? Yang awak tulis dekat atas tu, tuliskan dia. Cikgu punya Pasaraya Makmur. Apa? Apa tu? Tak dengar apa dia? Cikgu lagi sama. Okey, membeli barang niaga. Mac 2. Okey, tuliskan. Jurnal belian Sama macam yang tadi, yang jenis nombor 1 tadi tu. Mac 1 tadi. Kalau invoice, beli barang niaga, jual barang niaga, semua jurnal belian atau jualan. Okey, butiran tulis nama orang tu. Nama dekat invoice tu, Pasaraya apa? Kamu punya. ABB yang kedua tu. So, tulis jumlah. Buka lampiran B masing-masing kat depan. Okey, number Mac 2.
mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Okay, so itu tak payah sebab dah masuk dalam kad inventory. Okay, seterusnya March 2 lagi belian tunai. Okay, kalau tunai pergi dekat buku tunai. Belian maksudnya kita keluar duit. So cikgu dah tulis 2 kat sini kan, 2 hari bulan. Okay, belian. So awak tulis je berapa awak punya RM awak tu, jumlah. So tunai so masukkan 1350. Template ni semua dah ada kan, tapi yang tak print ataupun tak tulis lagi. Kalau dah print atau dah tulis tak ada masalah, masukkan nombor je. Sebab tu cikgu sedia awal suruh print ataupun tulis siap-siap. Supaya terus masukkan amount je. Kalau sekarang baru nak buat template, memanglah tak sempat. Okay, next. Belian tunai. Belian lagi 2 hari bulan. Okay, so kalau belian tunai masuk dekat buku tunai. Debit ke kredit? Kredit sebab kita buat belian. So 2 hari bulan ni. Okay, belian. Saya dah tuliskan dah butiran dia belian. So awak masukkan amount sahaja, tak ada masalah dah. Tunai so dekat kolom tunai tuliskan amount masing-masing. Tengok lampiran B tu, kena siap dah tu lampiran B tu. 253. Ni cikgu punya kamu punya masukkan amount sendiri. Terusnya March 3, membayar tempahan logo perniagaan secara tunai. Tunai lagi. Inilah March 3. So saya buat butiran dia promosi. Tempahan logo, banner nanti kita buka satu akaun je, iaitu promosi. So bayar secara apa? Tunai. Okey, pergi dekat kolom tunai, dia masukkan jumlah. Cikgu punya 150. Ikut jumlah awak yang dalam lampiran B tu. Jangan ikut jumlah cikgu. Dia kena synchronize. Kalau amount sana 150, sini 150. Okay. Terusnya March 5, pulangan barang niaga. Okey, pulangan. Maksudnya jurnal pulangan kan. So kita yang pulangkan barang niaga tu, so jurnal pulangan belian. Pergi dekat jurnal pulangan belian. Okey, sini March 5 kan. Okey, tulis nama. Kita berhutang dengan siapa? Dekat nota kredit awak tu ada kan. Nama yang atas tu, nama siapa? Macam cikgu TF. Cikgu tulis TF. Sebab kalau ikutkan sebelum ni pun saya ada beli dengan dia. So, saya pulangkan barang kerana salah jenama. Tulis nama dia. Maju Holding. Ini nama cikgu lah. Awak tulis nama awak punya ABB yang pertama tu. Okey, folio tak payah. Nombor dokumen tuliskan. Nombor dokumen yang awak dah letak dekat invoice tu. Saya punya NK1002. Okey, jumlah pulangan. Tulis jumlah RM47.5. Ini saya punya jumlah. Awak punya ikut dalam invoice, dalam nota kredit tu ya. Buat sama-sama. Terusnya March 7, merekodkan jualan tunai daripada 2 hingga 7 Mac. Okey, merekodkan jualan tunai ni memanglah buku tunai. Okay, tapi kita panggil dia sebagai kontra, catatan kontra. Kontra tu maksudnya apa? Kontra. Okay, sama ada wang dalam perniagaan kita bawa masuk ke dalam bank. Duit dari perniagaan kita bawa masuk ke dalam bank. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, duit dalam bank kita keluarkan bawa masuk ke dalam perniagaan. Itu situasi yang ketiga. Okay, kalau ikutkan situasi ni, kalau awak baca, merekodkan jualan tunai. Bukan. Ini bukan kontra ni. Ini hanya rekod dulu. Ini nantilah. Ini yang bawa masuk tu kejap lagi. Okay, siap. Ini baru rekod. Okay, rekod jualan tunai. Okay. Maksudnya duit masuk dalam perniagaan kita lah. Jualan tunai minggu tu kita rekodkan. So pergi dekat debit lah kan. Maksudnya duit masuk dalam perniagaan kita. So pergi dekat sini yang 7 tu jualan
jualan tunai So tunai. Berapa? Ikut amount awak. Saya punya 3320. Okay, masukkan kolom tunai sebab dia kata jualan tunai. Okey, seterusnya mengeluarkan inventory. Okey, tak perlu sebab dia masuk dalam kad inventory. Okey, next belian tunai. Okey, belian tunai. So maksudnya kalau kita beli kita keluar duit. So 8 hari bulan ini. Okey, butiran dah tulis belian. So masukkan sahaja amount tunai. Saya punya amount 234. So masukkan amount sendiri. Ikut kepada dokumen perniagaan tu. Okey, seterusnya Mac 8 muka surat 12 Nanti itu muka surat 12. Okey, membeli barang niaga. Okey, dokumennya adalah invoice, maksudnya secara kredit lah. So masuk jurnal belian. So secara kredit maksudnya jurnal belian. So kalau jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan, awak tulis nama orang tu. So saya beli daripada siapa? Dia tengok awak punya invoice tu. So saya beli daripada TF lagi, saya tuliskan nama dia. TF Maju Holding. Okey, folio tak payah. Okey, nombor invoice tuliskan INV. Tengok dokumen masing-masing Okey, jumlah cikgu punya 1260. Okey, seterusnya membeli barang niaga lagi. Okey, beli lagi. Invoice, okey, secara kredit lah maksudnya. So masih lagi dengan belian. So 9 hari bulan. Okey, nama siapa tapi daripada orang yang berbeza. Tuliskan nama dia. Pasar Raya. Ini saya punya nama Awak pilih awak punya lah. Pasar Raya Makmur. Ini cikgu punya So tuliskan nombor ING 02014. Ini saya punya nombor. Okey, jumlah tuliskan jumlah. Okey, 9. Mendepositkan tunai ke dalam bank menggunakan mesin deposit tunai. Okey, ini baru yang kontra tadi saya cakap tu. Buku tunai dia adalah kontra. Katakan kontra. Okey. Maksudnya duit daripada perniagaan kita masukkan ke dalam bank ataupun duit dari bank kita bawa keluar masuk ke dalam perniagaan. So, sekarang situasi kita adalah yang nombor 1 lah. Yang ni. Duit dalam perniagaan kita nak bawa masuk ke dalam bank. Okey. Maksudnya sekarang yang masuk adalah, yang keluar adalah duit daripada perniagaan. So istilahnya adalah tunai lah. Okay, yang masuk kita bawa masuk ke dalam bank. Yang masuk adalah bank. So bank tambah tunai kena tolak. Okay, awak pergi dekat sini, kontra ni saya dah tuliskan 9 tu. Bank masuk. Maksudnya dekat ruangan bank ni duit masuk. So berapa jumlah ikut amount sendiri. Okey, kalau bank masuk, butiran kita tulis tunai. Kita balik macam tu. Okey, kalau kolom bank yang masuk, butiran kita akan tulis tunai. So ada K kat situ lah. Okey, kemudian dekat sebelah kredit pula, yang keluar adalah tunai. So amount yang sama. Keluar adalah tunai. So butiran kita akan tulis bank. Kita balik. So dalam kurungan tulis K. Maksudnya kontra lah. Kita kena pasti dia sebagai kontra. Okay. Ulang Bank masuk. Sebab kita dapat duit daripada perniagaan bawa masuk ke dalam bank. Okay, pergi kolom dulu. Yang ini awak jangan tulis lagi. Sepatutnya saya tak tulis lah ni kan. Cikgu dah tulis tak apalah. Okay, so bank. Maksudnya duit daripada perniagaan bawa masuk ke dalam bank. Bank masuk. So pergi sebelah debit, sebelah masuk kan. Sebelah duit masuk dalam kolom bank, saya tuliskan dulu amount 2,000. So kalau kolomnya adalah bank, so butiran mesti tunai. Dia mesti kontra. So dalam kurungan K. Lepas tu yang sebelah satu lagi terbalik lah. Kalau bank masuk, tunai yang keluar. Sini tunai, butiran tulis bank. Okay. Itu adalah kontra maksud dia. Okay. Yang silibus kita tempat hari tu ni.
Awak ingat balik. Okey, seterusnya. Dah siap? Okey, amount masing-masing Okay, membekalkan burger kepada koperasi apa? So, invoice. Maksudnya kita bekalkan secara kredit. Maksudnya kita jual lah kan. Jual secara kredit. So, pergi jurnal jualan. Okay, jurnal jualan. So, Mac 9. So, kita bekalkan kepada siapa? Kita tulis nama orang itu. Jangan pilih nama sendiri Nama sendiri maksudnya nama perniagaan sendirilah. Tak boleh tulis nama perniagaan sendiri. Pilih nama perniagaan orang itu. So, koperasi apa? Pilih nama masing-masing. Kalau cikgu, koperasi Elda Teriang itu. So, pilih nama sendiri. So, folio tak ada. Okay, invoice tuliskan number dokumen. Okay, jumlah tuliskan 660. Saya punya jumlah Awak ikut jumlah sendiri. Okay, seterusnya 11. Membayar gas memasak isian semula secara tunai. Okay, so kalau tunai ke bank ke pergi dekat buku tunai. So 11 hari bulan ni dah ditulis. So dia memasak, kita buat akaun bahan api lah, maksudnya bahan api. So secara tunai, kita pergi kat kolom tunai, okay, berapa yang awak keluarkan untuk top up gas awak tu. Okay, tulis kat amount dia, cikgu punya 54. So, awak tulis amount sendiri masing-masing. Okey, seterusnya 12. Menjelaskan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai bertarikh 1 Mac 2021 dengan cek. Okey, maksudnya kita bayar kepada yang kita beli lengkapan tadi kan. 1 Mac tadi kita ada beli lengkapan kan. Dengan pusat perabot bahagia tadi. Kalau awak perasan dekat jurnal am tu. Kat sini ni. Ni. So, kita beli secara kredit kan. So, kita bayar. Kita nak bayar kepada dia. Berapa yang kita bayar? Semualah, sepenuhnya. So, kalau bayaran pergi dekat buku tunai. Sebelah kredit. So 12 hari bulan. So awak tulis nama apa? Kita bayar kepada siapa? Nama orang tadi lah. Kalau saya tadi dekat jurnal am saya tulis apa? Pusat Perabot Bahagia. So dekat sini pun Pusat Perabot Bahagia. Awak tulis nama sendiri masing-masing sini nama Lepas tu saya kosongkan. Pusat Perabot Bahagia. Okey. Berapa bayaran saya? Tengoklah dekat jurnal am tadi kan. 950. Dekat dokumen awak pun mesti 950. Amount yang sama. Sebab kita bayar sepenuhnya. Menggunakan apa? Cek. Cek maksudnya bank lah. Kolom bank. Okey, habis. Membayar tempahan kain rentang untuk promosi kedai. Promosi kedai. So, inilah. Macam tadi buat pelekat kan. Ini buat kain rentang. So, cikgu dah tulis butiran dia promosi sama macam yang atas ni tadi. So, saya buat secara tunai lah, senang sikit. Hari tu pun saya dah cakap secara tunai kan. So, malas nak mikir nombor cek. So, buat berapa? Cikgu punya 65. So, tulis lah. Amount sendiri. Ikut dalam dokumen. Okay, next. 14. Merekodkan jualan tunai. Okay, macam tadi lah. Setelah debit, kita tulis jualan. Ni. Sama macam yang dekat atas tadi ni. So, maksudnya minggu kedua. Yang ni tadi minggu yang pertama. Jadi jualan tunai minggu yang kedua. So, amount berapa? Cikgu punya tunai 3515. Ikut amount masing-masing yang dah ditulis tu. Okey, seterusnya mengeluarkan inventory tak perlu sebab kad inventory dah ada. Okey, 14 menerima cek bagi tempahan burger. Okey. Kita ada supply burger dekat mana tadi koperasi tu kan. So, koperasi tu bayar cek kepada kita. Kita pergi dekat sebelah debit buku tunai. Okey, yang ini, yang 14 juga ni. Yang ni. Kita tuliskan nama koperasi apa.
Okay, cikgu punya koperasi Felda Teriang 3. Awak pilihlah koperasi apa awak punya nama. So dia bayar menggunakan cek. So pergi dekat kolom bank. Sepenuhnya lah dia bayar. So 660. Okay, kalau cek dekat jurnal jualan tadi, ni amount dia mesti sama 660. Dia bayar pada kita. So kita dapat duit 660. Okay. Next, membayar upah kepada pembantu kios. Okay, upah secara tunai. Okay, so kalau bayar tunai, pergi dekat buku tunai. Okay, sini lah. Sebelah kredit, okay 15, okay tulis upah. So untuk 2 orang tu kan, saya rasa amount kita semua sama je. Sebab upah ni dia tetap kan. Okay, RM5 sejam kan. Jadi secara tunai, so pergi dekat tunai, tuliskan 980. 490 tambah 460, so dapat 980. Kita bayar secara tunai. Okay, seterusnya March 20, March 15 lagi. Muka surat itu 18 rapi-rapi itu. Membeli barang niaga, invoice. So jurnal belian lah. Kita tak jurnal belian tadi, okay. 15 hari bulan. Ini tuliskan nama dia. Kita beli daripada siapa? Kita tuliskan nama. So, saya beli daripada TF lagi. So TF Maju Holding. Kita tulis nama dia. Okay. Nombor invoice tuliskan. Okay, jumlah tuliskan. Saya punya 1627.5. So tuliskan amount masing-masing . Okay. Next. Okay, belian tunai. Okay, kalau tunai pergi dekat buku tunai. So belian maksudnya kita keluar duit. So pergi sinilah keluar duit. Sini debit. Ini kredit kan. So 15 hari bulan. Dah tulis dah belian. So tunai. Pergi kat kolom tunai. Kita tuliskan amount. Cikgu punya 144. So tulislah amount awak. Okay, yang telur tu. Telur 12 papan. Okay, next. Mendepositkan tunai. Okay, ni deposit kan. Yang awak tampal tu kan. So itu adalah kontra. So kalau kontra tadi sama macam yang ke atas tadi lah. Maksudnya yang masuk adalah bank. So pergi dekat sini lah 16. Saya dah tulis dah tu. So yang masuk adalah bank. So berapa amount? Okay, guna amount sendiri. Cikgu punya 2,200. So butiran tunai. So satu lagi catatan. Sebelah kredit. Sebab masuk bank, so keluar. Tunai keluar. So 2,200. Amount sama Dua-dua belah kena sama amount. Cuma butiran dengan kedudukan kolom tu je kita tukar-tukar. Tengok mana yang masuk, sama ada bank ke ataupun tunai. Sekarang maksudnya kita yang masuk adalah bank lah, kita bawa masuk duit tu ke dalam bank. Di sini butiran bank kontrak, tulis. Okey, seterusnya membekalkan burger kepada kelab futsal. Okey, invoice tu kita bekalkan secara kredit lah. Sebab dia invoice. So journal jualan. Journal jualan. Pergi kat journal jualan 16. Dah tulis tarikh kat sini. Kita tulis nama, butiran nama kelab futsal tu apa. Terus cikgu punya kelab futsal Damai Indah. Awak tulis lah awak punya futsal ni. Damai Indah. Portfolio tak payah. Okey, invoice tuliskan nombor dokumen Mak 2001. Okey, ni saya punya invoice. Okey, amount tuliskan amount masing-masing.
Ini yang jualan kredit kan, jualan kredit 16 Mac tu. Kalau awak ingat yang masa buat kad inventory tu kan, kita ada buat kan kad inventory, jualan kredit, jualan tunai dengan rekod penggunaan inventory. Inilah, ini yang jualan kredit punya pada 16 Mac. Kebanyakan amount sama saya rasa, tak ada masalah. Okay, seterusnya belian tunai. Okay, pergi dekat buku tunai. Belian maksudnya keluar duit. Masa sinilah 18 hari bulan. Okey, belian. So, kalau tunai kita tak, belian tunai tak payah tulis nama dia lah. Kita tulis belian sahaja. So, secara tunai dekat kolom tunai, kita tuliskan amount masing-masing. Cek bukunya 175. So, tulis amount sendiri Okey, 19. Menjelaskan sebahagian invoice bertarikh 1 Mac. Okey, so kita jelaskan. Maksudnya kita bayar. So, kalau bayar, buku tunai. Sebelah mana kredit. So, sinilah 19 hari bulan. So, sebab dia pernah berhutang dengan kita ataupun kita pernah berhutang dengan dia. So, butiran kena tulis nama dia. Okey, beza dengan yang atas tadi tahu. Yang atas ni tadi kita tak pernah berhutang. Kita terus buat direct pembelian atau jualan secara tunai. Sebab tu kita tak tulis nama dia. Tak payah ingat nama dia pun tak apa. Sebab kita dah settle, tak ada hutang dengan dia. Yang 19 ni kita kena tulis nama dia sebab dia pernah, sebab kita pernah berhutang dengan dia. Daripada kalau awak check journal belian, inilah sebab kita pernah berhutang dengan dia. Sebab tu kita kena tulis nama dia untuk sinkronisekan bila kita buka ledger nanti. Supaya kita guna nama yang sama. Okay. Supaya nanti bila awak buka ledger yang sebelah sini awak kena tolak lah amount tu. Sebab dah settlekan hutang kan. So tulis. Awak bayar kepada siapa dekat dalam awak punya receipt tu. Kalau saya TF. So tulis nama dia. TF Maju Holding. Ni nama cikgu lah. Awak tulis nama awak sendiri. Tengok receipt rasmi tu. Okay, kita bayar kepada siapa. So secara tunai So kalau secara tunai dekat kolom tunai 600. Saya punya 600. Sebahagian. Kita bayar separuh je dulu. Okay. Okay, seterusnya Mac 19 dah habis. Okay. Mac 20 menerima pinjaman daripada bank Islam. Bank apa? Awak tentukan sendiri bank apa, bernilai berapa, itu pun tentukan sendiri berapa. Itu maksudnya duit masuk dalam perniagaan kita sebab kita dapat pinjaman. So dia pergi kat buku tunai. Okay, 20 ni pinjaman. Okay, pinjaman. Kita dah tuliskan, okay, berapa pinjaman yang awak dapat. Okay, so pergi kat kolom bank ni sebab biasanya pinjaman tu takkan bagi awak cash kan. Dia mestilah bank in kan dalam akaun kita kan. Sebab tu kita pergi dekat bank. So jumlah saya adalah 20,000. So saya tulis 20,000. Okay, jumlah sendirilah yang awak dah tulis dalam dokumen tu. Okay, 20 hari bulan mengeluarkan inventory. Okay, tak perlu dah masuk dalam kad inventory. Okay, 21 merekodkan jualan tunai. Okay, ini adalah jualan minggu ketiga. Okay, sinilah. So minggu ketiga. Okay, berapa jualan tunai awak tuliskan. So kolom tunai. Cikgu punya 2875. So tuliskan amount sendiri. Okay, menerima 21 menerima sebahagian bayaran daripada kelab futsal apa bagi tempahan burger dengan cek. Okay, maksudnya kita dah hari tu dah supply kepada kelab futsal tu burger. Lepas tu sekarang dia buat bayaran. Tapi separuh je lah dia bayar, sebahagian. So maksudnya kita dapat duit. So pergi dekat debit buku tunai sini ni. So tuliskan nama kelab futsal apa. Cikgu punya kelab futsal Damai Indah. So, awak tuliskan. Kelab futsal sendiri-sendiri dengan TV saya pula. Tengok saya punya Damai Indah dia pun kopi. Padahal kelab futsal dia nama lain. Okey, secara apa tu? Dengan cek. Cek maksudnya bank. So tulis kat amount awak berapa. Saya punya 800. Okey. Selesai. Okey, 22 deposit tunai. Okey, macam tadi kontra samalah ni.
kontra. So tunai mesti kolom bank. So awak tulis tambahan berapa. Saya punya 2,000. Okay, pergi dekat sebelah kredit pula. Pasangan dia. Sini pasangan dia kat sini. Kalau bank, kolom tunai. So 2,000. Okay, dia punya 2,000. Awak punya ikut dalam dokumen tu. Okey, 23. Membekalkan burger kepada koperasi. So tadilah macam awak ni bekalkan burger invoice maksudnya secara hutang. So jurnal jualan lah. Kalau kita bekalkan maksudnya kita jual. So pergi dekat jurnal jualan ni 23 hari bulan. Kita tuliskan kepada siapa? Koperasi. Okey, tulis nama koperasi. Koperasi apa? Macam yang Mas 9 tadi lah, sama. So saya punya koperasi Felda Trian. Kita awak punya koperasi sendiri-sendiri tuliskan number invoice. Cikgu punya invoice 42. Okey, ni yang cikgu kata nombor invoice berturutan tu kalau awak perasan. Nampak Saya punya 42000. Invoice saya yang pertama. Sebab saya jual kan. Saya jual kepada dia secara kredit. Lepas tu invoice 42001. 42002. Ni yang berturutan cikgu punya invoice tu. Kalau dalam lembak apa tu, lampiran tu mungkin awak pening sikit tengok. Kalau awak dah transfer ke BCP, awak akan nampak dia secara berturutan. Cikgu, kenapa yang ni berturutan, yang ini tak berturutan? Ini memanglah tak berturutan. Ini yang keluarkan invoice ni adalah ABB. Kita tak tahu nombor invoice dia berapa. Kita terima saja. Yang ini kena berturutan lah sebab ini kita yang keluarkan. Kita yang jual secara kredit. Kita yang keluarkan invoice itu. Sepatutnya kena berturutan lah. Kalau fikir secara logiknya. Okay, kalau awak ada kesilapan kat sini tak apa, tak ada masalah. Nanti awak buat dulu berturutan ni, nanti betulkan balik dekat lampiran B tu. Okay, padamkan buat nombor yang baru lah yang secara berturutan. Okay, saya punya amount berapa? 650. Kita tuliskan. So ni padam lah, tak nak kacau nanti. Alamak. Pening. Alright, seterusnya. Membeli barang niaga. Okey, membeli barang niaga, invoice maksudnya secara kredit. Okey, so jurnal belian lah. So 15. Satu lagi yang besar bulan ni yang mana? Macam tertinggal je. Sekejap. Oh, awak buka balik muka surat 19 tu, saya tertinggal lah. Muka surat 19, kalau lampiran B tu, ada dua. Satu belian tunai, satu belian kredit. Okey, yang bawah tu belian kredit, yang atas tu belian tunai. Tu 15 hari bulan. Yang ini, okey, cikgu silap amount lah ni. So yang ni saya padam. Yang ini yang atas Awak buka muka surat 19 tu, yang belian tunai, yang daripada kedai runcit, kotak burger, kotak oblong, beg plastik, itu yang masuk dalam buku tunai yang ini. Kedai runcit siapa? So ini yang belian secara tunai, so amount tu letak kat sini. Saya salah ambil amount. Saya punya 625, yang kotak burger Okey, yang bawah tu baru masuk jurnal belian. 15 hari bulan sebab dia invoice. Yang beli telur tu. Telur 12 papan. So sini. Saya tinggal. Tu saya beli daripada siapa? Pasar Raya Makmur. Okey, Pasar Raya Makmur. Kita salah tengok tu. Dia ambil amount bawah. Baca atas amount bawah. Kita tuliskan invoice, nanti awak tuliskan nombor invoice Saya buat dash sekarang ada lah pula cakap cikgu tak payah tulis ke.
Tulis nombor invoice sendiri. Okay, so barulah amount yang ini 144. Check. Okay, atas tunai, atas ada 2 dokumen kan, itu surat 19 tu. Okay, Mac 15 ada belian tunai daripada kedai runcit untuk yang kotak burger, kotak oblong, beg plastik. Yang bawah beli barang niaga, okey, beli secara kredit daripada pasaraya untuk telur. Okey, itu masuk jenis belian. Okey, seterusnya mana tadi? Pinjaman dah. Okey, membekalkan burger tadi dah. Membekalkan burger kepada operasi tadi. Okey, 23 okey dah. Okey, 23 lagi. Muka surat 24. Membeli barang niaga secara kredit sebab invoice. Okey, ni baru sini 23 Kita tulis beli daripada siapa. Okey, beli daripada TF. Kita tuliskan nama. Maju Holding. Okey, tuliskan nombor invoice masing-masing. Okey, tuliskan amount. Saya punya 1408. Okey. Okey, seterusnya belian tunai. Mac 25. Okey, pergi dekat buku tunai. Di sinilah. Belian. So, belian tunai Okey, pergi ke kolom tunai. Okey, cikgu punya 254.50. Pilih amount masing-masing Okey, seterusnya Mac 27 membeli barang niaga. So invoice maksudnya secara kredit. Kita pergi dekat journal belian. Inilah 27. Terus tulis nama dia, siapa, kita beli daripada siapa. Okey, cikgu beli daripada Pasaraya Makmur. Kita tuliskan nombor invoice masing-masing. Okay, amount berapa? Yang telur 15 papan tu Kita punya amount 180. Okey, sikit lagi. Okey, merekodkan jualan tunai. Dari 22, okey, ini jualan tunai minggu ke-4. Kita pergi dekat buku tunai. Okey, inilah minggu 4. So, jualan, kita pergi kat kolom tunai. Tunai. Kita tuliskan temuan masing-masing. Ini saya punya lah. Okey. Okey, seterusnya Mac 28 membayar upah pemilik 1,500 secara tunai. Okay. Tunai Maksudnya masih lagi buku tunai tapi kolom bayaran sebelah kredit. Yang ini. 28 upah. So, secara tunai. Kita pergi kat kolom tunai. So, kita bayar 1,500. Semua pun amount yang sama, 1,500. Okey, mengeluarkan inventory tak perlu sebab dah masuk kad inventory. Okey, menerima sebahagian bayaran daripada koperasi. So, kita dapat duit. So, pergi buku tunai. Okey, bahagian debit. Okey, sinilah 29. Tuliskan kita terima daripada siapa? Koperasi. Koperasi apa? Tuliskan nama Cikgu punya Koperasi Serja Riang 3. So, amount berapa? Tengok jumlah tu lah. Debit buat dah. Tunai ke bank? So, dia kata dengan cek. Cek maksudnya bank. So, saya punya 350. Kolom bank Buat dengan cek. Okay, Mac 29 memberi sumbangan. Sumbangan maksudnya derma Kita pergi dekat buku tunai sebelah kredit ni. Derma dah tuliskan. So kita derma kita bagi duit dah secara tunai kan, bukannya cek. Kita pergi kat kolom tunai. Okay, berapa yang awak dermakan? Kita ikut awak punya yang dah tulis dalam dokumen. Saya punya 200. Kita ikut dalam dokumen masing-masing Okay, Mac 30 mendepositkan tunai. Okey, ini kontra. Kontra tadi. Masih 30.
So dalam bank masuk, so pergi kat kolom bank. So berapa? Okey, saya punya amount 1,800. Okey, butiran tulis tunai. Okey, satu type lagi. Okey, butiran bank, dia mesti terbalik Kalau di butiran tunai, ni butiran bank. Okey, sini bank, sini tu tunai. Amount sama. Okey, cikgu punya 1,800. Okey. Terusnya yang terakhir, membayar penggunaan air dan elektrik. Okey, buku tunai juga, bayaran. So, kadar bayaran lah saya tuliskan. Sebab segala bil ni kita langsam satu akaun je kadar bayaran. So, secara tunai, sebut kolom tunai, amount 420. Okey, habis. Okey, cek balik buku tunai. Ada yang tertinggal. Ada dah, okey. Jenis okey, jenis belian pun dah lengkap. Jenis jualan pun dah lengkap, jenis pulangan belian pun dah lengkap. Okay, sekarang kita akan tutup. Okay, tutup, awak ambil kalkulator lah. Okay, awak ambil kalkulator, awak kira dulu, ambil. Okay, jumlahkan sebelah debit dulu. Jumlahkan kolom tunai ni berapa? Okay, awak jumlahkanlah daripada atas, daripada mas 1 sampai bawah tu jumlah tunai berapa. Okay, saya tulis kat sini. Macam cikgu punya 19,665. Okey, bank, kolom bank. Jumlahkan daripada atas sampai ke bawah. Kita tulis dulu kat atas ni. 40. Okay, saya tulis ni lah dekat bawah sekali lah, senang. Okay, tunai kat sini saya punya 19,665. Ini pakai pensel pun tak apa, nanti nak padam. Nak tengok mana yang lebih besar. Okey, lepas tu sebelah kredit, cikgu punya tunai jumlah dia 169,005. Okey, sebelah kredit bank, cikgu punya 950 sahaja. Okey, awak jumlahkan. Okay, tengok sekarang kita bandingkan tunai sebelah debit dengan tunai sebelah kredit. Mana paling besar? Mana paling besar? Saya punya salah. Sekejap So, mana paling besar awak tuliskan kat sini. So, saya punya paling besar di sebelah debit lah. 20,065. So, saya tulis 20,065. Okay, jumlah ni tolak dengan yang ini. Tolak dengan yang sebelah kredit yang tak cukup tu. Okay, berapa lagi nak top up untuk jadikan dia 20,065. Okay, saya dah tolakkan 3164.5. Benda ni tak payah ajar, benda dah kita tempat dah. Itu yang tak cukup, 3164.5. Okay, yang tak cukup jadikan sebagai baki HB. Okay, yang sebelah ruangan bank pun sama. Okay, yang paling besar di sebelah debit, saya tuliskan amount yang paling besar 40730. Okay, 40730. Okay, berapa yang tak cukup? Tolak dengan yang ini, kita akan dapat yang tak cukup 39,780. Okay, ini amount cikgu awak kira sendiri amount awak. Okay. So, baki HB bawa dia ke
bulan berikutnya jadi baki BB. Tuliskan April ya. Kita tinggal April 1. Baki BB. Okey, bawa semula amount yang baki HB tu. Tunai 31. Ini saya punya. Okey, dah habis tutup. Tutup mesti dengan baki BB ya. Kira dulu. Dah ke? Dah siap ke? Dah dapat dah baki? Dah ke belum? Okey, untuk selamat baki BB tunai ni awak terus bawa masuk ke dalam timbangan duga ya, sebab kita tak akan buka ledger untuk tunai dengan bank sebab semuanya dah tulis dalam buku tunai ni, sebab kita pun dah dapatkan baki BB untuk tunai dengan bank. So awak terus bawa masuk baki ni ke dalam timbangan duga. Okey. Okey, kalau tengok baki BB sebelah mana? Ni, sebelah debit kan? Sebelah debit. Pergi dekat imbangan duga. Imbangan duga ni. So, nama ni tolong liquid, awak tulis nama sendiri ya. Saya tulis nama masing-masing ya. Okey, so tajuk ni samalah imbangan duga pada 31 Mac ya, bukan 30 Mac, ada 31 hari. 31 Mac, okey pergi. Ni ada saya tulis tunai dengan bank, okey. Folio tak perlu. Okay, sebelah debit tadi, okey bawa masuk baki BB dia tadi. Kita bawa masuk kat sini lah. So berapa baki BB saya tadi? Okey, tunai cikgu ada 3164.5. Okey, bank cikgu ada 39,280. Okey. Kita bawa masuk baki dua tu dulu. Yang lain belum. Yang lain kita kena buka ledger dulu. Okay, sekarang kita tutup journal. Okay, journal am tak perlu tutup sebab dah tutup dah ni. Okay, sekarang tutup journal berlian.
Jurnal belian awak tutup dia. So dengan akaun belian. Yang sudah tulis tu ya, akaun belian sebelah debit ya. Sebab AB, sorry. Yang B sama dengan J. Ni sebelah debit, sebelah kredit. Belian, jualan. Belian lawan dia pulangan belian. Jualan lawan dia pulangan jualan. So sebelah debit ya. Akaun belian, pun sama, awak tambahkan semua amount tu. Start daripada Mac 1, semua ni lah. Tambahkan. So berapa semua sekali? Kira sekarang. Kalau saya 6126. So nombor dokumen tak perlulah, ni kosongkan saja. Dekat nombor dokumen dengan folio tu, so saya just tambahkan 6126. Jurnal jualan pun sama. Jurnal jualan cikgu boleh tuliskan butiran dia sebelah kredit. Folio kosongkan, nombor dokumen kosongkan. Tambahkan semua jualan kredit kita. Dapat berapa? Saya punya 2385. Ulangan belian pun sama. Jumlahkan. Walaupun ada satu je, awak kena turunkan amount tu. Sebab dia akaun ulangan belian kredit. Dah ke? Dah ke belum? Dah cikgu. Kalau dah, kita tengok kepada ledger. Saya dah tuliskan. Ledger tu ada 20 akaun 20. Kalau awak cek, dia ada 19 akaun. 20 akaun Inilah dia bermula dengan akaun peti sejuk beku. Saya dah tuliskan tu, awak ikut je lah ya. Akaun peti sejuk beku. Sekarang peti sejuk beku tu ada dekat mana? Dekat Jurnal Am kan? So awak pergi dekat Jurnal Am tu. Kalau Jurnal Am dia senang sikit nak pindahkan ke dalam ledger sebab kita dah tahu mana satu debit, mana satu kredit. Maksudnya ini. So peti sejuk beku ni debit, betul? So kredit apa? Kredit modal. So tuliskan saja. Pergi dekat peti sejuk beku. Mac 1. Kita tuliskan sini Mac 1. Butiran tulis apa? Dia mesti tulis, dia mesti catatan bergu macam ni kan. Maksudnya kalau peti sejuk beku, sini modal. Kalau akaun peti sejuk beku, tulis nama modal. Kalau akaun modal, tulis nama peti sejuk beku. Macam tu catatan bergu. So kalau akaun peti sejuk beku, kita tulis modal. Dia nama dia modal. Berapa amount tadi? Cikgu punya 1,800. Awak tulis amount awak. Amount sendiri. Sekarang saya dah tak ada, saya rasa dah tak ada untuk akaun peti sejuk beku ni. Saya ajar awak terus tutup tutup akaun ni terus. Supaya nanti akaun lain tu awak boleh buat dan terus tutup. So kalau cara nak tutup dia mesti ditutup dengan baki HB dan baki BB. So, sekarang awak jumlahkan. Jumlah bawah dia 1,800. Tu ada 2 garis lah sepatutnya sini. Jumlahkan 1,800 kecil. So sebelah yang tak cukup sebelah kredit, betul? So yang tak cukup ni kita akan jadikan sebagai baki HB. So tulis March HB adalah March 31.
So tulis baki HB. Tak cukup 1,800. Okay, belum habis lagi. Dia mesti berakhir dengan baki BB bulan berikutnya. So bawa ni ke sebelah satu lagi. So tuliskan April 1 baki BB 1,800. Ini baru kita tutup. 1,800. Jadi baki yang ini nanti kita akan masukkan ke dalam timbangan duga. Tengok sebelah mana baki BB ni? Sebelah debit. Sebab ledger kan dia macam apa? Ledger kan dia bentuk T kan. So sini debit, sini kredit. Tu seperti sudut beku, baki BB sebelah debit. So baki BB ini yang kita akan masukkan ke imbangan duga. So pergi ke imbangan duga. Nanti awak tutup semua dulu baru masukkan pun tak apa. Saya tunjukkan satu dulu. Mana imbangan duga tadi? Hilang dah. Ni. Peti sejuk beku. Sebelah mana tadi baki dia? Sebelah debit. Debit tuliskan 1,800 saya punya. Kalau awak perhatikan pun dalam akaun AB sama dengan LEH. Peti sejuk beku ni adalah aset. So aset dia mesti duduk sebelah debit baki dia. Inilah cara kita nak buktikan dia. So betul duduk sebelah debit. Tiba-tiba awak buat dapat dia sebelah kredit, maksudnya salah lah tu jawapan awak. Dia tak mungkin duduk sebelah kredit baki dia. Okey. Seterusnya akaun modal. Akaun modal tadi duduk sebelah kredit kan. So pergi sebelah kredit. Saya tuliskan modal apa yang ada tadi. Modal kita. March 1. Apa modal yang kita ada? Kita ada tunai kan. Tunai di tangan. Tulis ni lah ya, kecil sangat yang tu. March 1. Kita ada kecil juga orang. Tuliskan balik catatan bergu dia. Okey, so tulis tunai di tangan. Tulis panjang ya, tunai di tangan. Berapa tunai di tangan awak? Tulis kat amount. Kalau saya 7280. Okey, tunai di bank, cikgu tulis bank sahaja. Bank 109. Satu lagi kan, peti sejuk beku kan. Sebab tadi dalam akaun peti sejuk beku modal kat sebelah debit, dalam akaun modal dia mesti duduk sebelah kredit lah. Peti sejuk beku. Yang ini tunai di tangan dengan tunai di bank ni mana catatan bergu dia? Kita tak buka ledger sebab catatan bergu dia berada di buku tunai dah. Kalau awak perasan buku tunai tu kita dah tulis dah modal tadi. Yang ni. Ni lah. So catatan bergu dia dekat akaun modal duduk sebelah kredit. Jadi nanti bila buat imbangan duga kita punya akaun akan imbang lah. Satu akaun sebelah debit, satu akaun sebelah kredit. Itu cara kita nak semak. Kalau tak imbang tu maksudnya adalah kita tersilap di mana-mana yang tidak membuat catatan bergu. Jadi kita buat satu catatan saja, tak buat dua catatan. Okay, so bolehkan peti sejuk buku berapa? 1,800. So jumlah mesti samalah dengan jumlah modal tadi yang mula-mula tadi. Cikgu tambah dapat 20,000. Kalau awak tak percaya, awak tekanlah kalkulator. Di sebelah debit pun kita kena imbangkan juga. Jumlahkan. So tak cukup, boleh kat sini. Yang tak cukup tu berapa? 20,000. So yang tak cukup kita akan jadikan dia baki HB. Baki HB
Mac 31. Okey, tak siap lagi. Dia kena bawa baki HB menjadi baki BB pada bulan akan datang. So tulis April 1 baki BB 20,000. Okey, yang ini yang kita akan bawa dia ke timbangan duga. Sebelah mana? Modal kredit. Kalau awak tengok AB sama dengan LEH. Modal ni kategorinya apa? Equity kan? Equity pemilik. So dia duduk sebelah kredit. Betul tak? Betul lah. Kita pergi kat timbangan duga. Okay, modal. Okay, modal saya tuliskan sebelah kredit kan? Baki BB saya tadi. 20,000. Okey, seterusnya akaun lekapan. Akaun lekapan saya tak buat, awak buat sendiri. Dia sama macam akaun peti sejuk beku tu. Awak tengok dia debit ke kredit. Lepas tu dia kontra dengan apa tadi? Pusat perabot tadi kan. Saya punya dia pusat perabot tadi. Maksudnya dia dekat General Arm. Okey, akaun lekapan debit. Awak pergi dekat akaun lekapan tadi, ledger lekapan tadi, pergi kat sebelah debit. Butiran tulis apa? Tulis pusat perabot bahagia. So tak ada dah urus niaga untuk lekapan. Okey, awak timbangkan. Okey, lepas tu pergi dekat pusat perabot bahagia. Di sebelah mana ni? Sebelah kredit. So pergi dekat sebelah kredit, tuliskan butiran apa? Lekapan. 950. Okay, ada satu lagi catatan akaun lekapan tu, pusat perabot bahagia tu dekat General Arm. Dekat buku tunai sebab kita dah selesaikan bayaran. Okey, nanti dekat yang pusat perabot tu, awak takkan dapat baki sebab kita dah bayar. Jadi dia akan dapat macam ni. Ni contoh ya. Ni akaun saya pilihlah pusat perabot bahagia. Okey, sebelah mana tadi? Sebelah kredit kan? March berapa? March 1. So kita tulis lekapan. Okey, sebetulnya 950. Okay, dalam pada masa yang sama dalam buku tunai, kalau awak cek dekat buku tunai cikgu tadi, ni pusat perabot bahagia. Saya dah buat bayaran pun. 950. So maksudnya sebelah buku tunai. Buku tunai maksudnya kalau di sebelah kredit kan. Kredit ni kredit apa? Kredit ni maksudnya kredit bank ataupun kredit tunai. Okay, kredit bank atau tunai. Jadi debit apa? Debit adalah segala butiran ini. Maksudnya sekarang debit butiran. Butirannya apa dia? Deposit sewa kios, jasa perniagaan, belian, promosi, belian bahan aktif, pusat perabot bahagia. Okay. Kredit apa? Kredit ni lah. Kalau kolom tunai, tunai lah. Kalau kolom bank, bank lah. Tunai atau bank. So tunai atau bank kita tak buat ledger dia sebab kita dah ada baki tadi kan. So debit apa? Debit butiran. Butiran sekarang apa? Pusat perabot bahagia. Pusat perabot bahagia. So awak pergi dekat akaun pusat perabot bahagia. Letak sebelah debit. Okay, sebelah debit tadi. Okay, berapa hari bulan kita buat bayaran tu? 12 kan? Okay, butirannya apa? Tulis. Kita buat bayaran secara apa tadi? Secara bank. So awak akan tulis butiran bank. Butiran bank. Berapa amount? Sama kan? So kita bayar penuh. 950. So bila awak jumlahkan, sebelah debit pun awak dapat 950. Sebelah kredit pun awak dapat 950. Jadi dah tak ada baki yang tak cukup. So jumlahkan saja.
So, habis macam tu sahaja. Jadi dekat timbangan duga, kita tak ada akaun pusat perabot bahagia. Kalau awak check tak ada pun kat sini pusat perabot tu. Sebab kita dah selesai buat bayaran. Dah tak ada apa-apa baki dah yang tinggal. Okay. So itu untuk akaun pusat perabot. Yang ini awak boleh selesaikan lah. Yang ini tadi sebelah kredit. So dekat situ, kalau kapan awak tulis sebelah debit lah. Tulis butiran pusat perabot bahagia. Okey, seterusnya okey, awak buat dulu untuk yang tak ada tak memerlukan ledger yang banyak Okey, belian tak payah dulu sebab ada banyak. Jualan pun tak payah dulu. Nanti saya ajar. Sebenarnya kalau nak buat sendiri pun tak apa. Kalau awak cuba nak buat sendiri pun tak ada masalah. Senang je, pindahkan je daripada BCP tu ke dalam ledger. Saya ada share video dekat saya punya YouTube tu ada. So, saya ajar form 4 tu. So yang ABB, ABT tak payah. Okey, awak buat akaun pulangan belian boleh buat sebab dia satu je. Okay, akaun pulangan belian boleh buat tanda maksudnya ambil amount tu daripada BCP tu lah, bawa masuk. So, kalau pulangan belian maksudnya sebelah kredit. Okay, pergi sebelah kredit, tuliskan nama orang yang kita buat pulangan belian tu, siapa butiran dia. Macam saya TF maju kan, saya tulis TF maju. Lepas tu jumlahkan dan imbangkan. Okay, seterusnya akaun lesen perniagaan. Okey, boleh buat lesen perniagaan. Okey, akaun deposit sewa kios. Akaun sewa kios. Okey, boleh buat deposit sewa kios. Okey, bila awak dah jumlahkan, dah imbangkan, yang tak cukup tu jadikan dia baki HB. Okay, kemudian bawa kan jadi baki BB April 1. Okay, terus pindahkan baki tu masuk dalam imbangan duga Nanti senang nak kira. Terus masukkan dulu dalam imbangan duga, tak payah tunggu dah. Okey, seterusnya akaun derma. Okey, promosi pun boleh buat. Promosi dia ada, walaupun ada dua, so dua-dua pun awak tulislah benda yang sama. Tapi cuma tarikh je yang berbeza. Jadi ada dua catatan dekat akaun promosi tu. Akaun derma, akaun pinjaman, akaun bahan api, akaun upah pun sama. Akaun upah sama macam akaun promosi, dia ada dua dua kali urus niaga. Dekat buku tunai tu, masukkan. Akaun kadar bayaran, okey, boleh masukkan. Okey, yang dalam yang lain itu boleh buat dan terus imbangkan dan tutup Yang macam akaun belian, jualan, akaun ABB, pasaraya TF, makmur semua tu nanti cikgu ajar hari Jumaat tu. Kalau nak buat dulu pun tak ada masalah. Okey, yang dekat buku tunai ni saya ulang balik Macam mana awak nak tahu dia debit ke kredit? Okay, kalau awak tengok buku tunai, sini sebelah debit, ini sebelah kredit. Saya ulang balik. Sebelah debit. Debit ni debit apa? Debit ni adalah debit tunai ataupun debit bank. Okay. Bila nak buka ledger, dia mesti ada satu akaun debit, satu akaun kredit. Okay, so sekarang yang sebelah debit ni, debit apa? Debit tunai ataupun bank. Yang ini kita tak payah buka dah ledger dia. Sebab apa? Sebab kita dah dapatkan baki untuk buku tunai. So kredit apa? Kredit adalah segala butiran yang dekat sini lah. Yang ada dekat sini. Okay, contoh tadi March 1. Debit tunai. Betul. Kredit apa? Kredit modal. So bila awak pergi ke ledger buka akaun modal, awak
pergi sebelah kredit, tulislah tarikh apa, Mac 1, ikut tarikh ni. Butiran tulis apa? Butiran tulislah ni. Sama ada dia tunai ataupun bank, tengok kepada kolom ni. So, sekarang dia tunai kan. So, tunai tulislah tunai. 7280. Okay, bank tulis bank. 10920. Tu maksud saya. Okay, tengok contoh pula Mac 7 ni. Mac 7 debit apa? Debit tunai kan, sebab dia kolom tunai. So debit tunai. So tunai tak payah buka ledger dah sebab kita dah ada baki dia. So kredit apa? Kredit butiran ini, jualan. So bila awak pergi ke ledger jualan, buka akaun jualan. Okey, pergi sebelah mana? Sebelah kredit. So, berapa dia punya tu? Tarikhnya Mac 7 kan. So awak akan tulis Mac 7. So awak nak tulis butiran apa? Tunai. Sebab kena catatan bergu kan. Jualan tulis tunai, tunai tulis jualan. Tapi kita tak buka akaun tunai. Kita sebab dah ada baki. So dekat ledger jualan awak akan tulis tunai. Amount berapa? 3320. Macam tu. Sama juga dengan yang sebelah kredit tadi, macam tu lah. Kalau kredit ni kredit apa? Kredit bank ataupun tunai. So debit, kredit. So kredit apa? Bank atau tunai. Kita tak buka akaunnya sebab dah ada baki kan di akhir tadi. Ni kita dah dapatkan. Kalau kita tak payah susah kita kira baki dia. Dia dapatkan baki. Jadi tak perlu buka dah ledger dia, hanya buka ledger yang satu lagi. So kalau kredit tunai atau bank, debit apa? Debit segala butiran yang dekat sini. Okey, tengok contoh Mac 1 deposit sewa kios. So debit deposit sewa kios. Okay, bila awak buka akaun deposit sewa kios untuk TM, akaun deposit sewa kios, awak pergi sebelah mana? Sebelah debit. Sebab dapat debit sewa kios. Dia tulis tarikh berapa? Mac 1. Butiran nak tulis apa? Butiran tulis nama orang itu kan, nama ni, partner dia. Bank ke tunai? Okay, tengok kolom. So dia kolom tunai. So awak tulis tunai. Amount, ambil lah amount 1000. Tu cara dia. Nak buka ledger daripada buku tunai. Okay. Kalau daripada general tadi tak ada masalah. Sebab kita dah ada akaun debit dengan akaun kredit. Okey, begitu juga dengan general belian. General belian, cikgu dah tulis bawah ni. General belian dia mesti sebelah debit. Jadi yang ini debit apa? Debit belian kan. So kredit apa? Kredit semua ni lah. Semua akaun ini yang kena kredit. Iaitu apa dia? TF Maju Holding. Lepas tu buat satu lagi. Kena asing-asing lah kan. Dia tak boleh sekali kan. Yang pertama. Okay, yang kedua apa? Debit belian kredit Pasaraya Makmur. Okay, yang ketiga debit belian kredit TF Maju Holding. Lagi sekali sebab tarikh lain-lain kan. Jadi bila awak buka akaun TF Maju Holding, sebelah mana TF Maju Holding? Kredit. So pergi kat sebelah kredit. Mac 1. Nak tulis apa butiran? Tulis nama dia, belian. So kalau ada berapa TF Maju Holding ni? 1, 2, 3, 4. So awak akan tulis belian. Tapi tarikh lain-lain lah. Amount pun lain. Okay. Tentu cara dia. So kalau awak rasa boleh faham, awak buat dulu. Try buat masuk ke imbangan juga, tengok imbang ke tak. Kalau rasa tak faham, buat dulu akaun yang cikgu sebutkan tadi Yang akaun belian jualan dengan yang 2 ABB, 2 ABT tu biarkan dulu. Nanti kita buat hari Jumaat. Okay. Ada soalan tak?